Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in. Wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati al-imam Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi. Siril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadiratillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada kita pada malam ini untuk sama-sama kita menyambung lagi pengajian kitab kita, iaitu Ayyuhal Walad, wahai anakku yang tercinta. Moga-moga dengan pengajian ini akan meningkatkan lagi keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan jalan iman dan takwa itulah Allah memasukkan kita semua ke dalam syurganya nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi masjid dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, tersambung lagi. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, seandainya ada orang yang berkata masuk syurga itu hanya dengan semata-mata beriman, maka kami menjawab, memang begitu. Tetapi bilakah seseorang itu dapat sampai ke sana dengan selamat, yakni masuk syurga, dan berapa banyakkah halangan dan ujian yang besar-besar yang mesti dilaluinya sebelum sampai ke sana. Baik. Jadi kita bicara tentang halangan yang perlu ditempuh untuk nak sampai kepada syurga. Jadi kita dah membahagikan halangan tu pada 3 peringkat yang lebih besar. Itu peringkat yang pertama, halangan di dunia. Halangan di dunia ni termasuklah ujian kehidupan, sehinggalah membawa kepada ujian Dajjal ke dan sebagainya lah. Kemudian masuk ke peringkat yang kedua,
iaitu ujian di alam barzah. Kita dah bicara dah tentang alam barzah, apa yang kita hadapi. Mautnya bermula daripada dicabut nyawa, sampailah soalan-soalan di dalam kubur, siksaan-siksaan dalam kubur dan sebagainya. Jadi yang kita nak sambung pada malam ni ialah halangan di peringkat yang ketiga, atau juga disebut sebagai peringkat yang terakhir lah. Peringkat yang terakhir. Kalau lepas peringkat ni, maka alhamdulillah lah boleh masuk ke dalam syurga Allah. Tapi kalau tak lepas, na'udzubillah, disiksa, diazab oleh Allah di dalam azab siksaan yang paling berat daripada segala ujian yang awal tadi. Ujian pertama tidak seberat, ujian kedua tidak seberat ujian yang ketiga. Kata ulama, alam ni dia ada 5. Yang pertama alam ruh, yang kedua alam rahim, yang ketiga alam nyata, alam jasad, atau dan yang keempat alam barzah, yang kelima alam kiamat ataupun alam akhirat yang terakhir sekali. Jadi kata ulama, alam yang kemudian lebih susah daripada alam yang sebelumnya. Maksud dia, alam roh itu susah jugalah, mungkin masa tu macam mana kita tak tahulah. Kemudian lepas alam roh, alam rahim. Alam rahim lebih susah daripada alam roh, tapi tak susah manalah, duduk dalam rahim tu je, kan? Alam rahim pula dengan alam selepas dia, iaitu alam nyata. Alam nyata, alam jasad ni yang kita lalui sekarang ni lebih susah daripada alam rahim. Lebih susah daripada alam rahim. Nak hidup atas dunia ni, nak jaga iman, nak jaga macam-macam perkara lah. Dah jaga diri sendiri pula, ahli keluarga lagi. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kamu dan ahli keluarga kamu. Tak selesai jaga diri kita je, kena jaga isteri, anak-anak pula. Kemudian alam selepas alam jasad ni, atau alam dunia ni, atau alam nyata ni, iaitu alam barzah. Maka kalau kita rasa hidup ni susah dah, alam barzah tu lagi susah daripada alam hidup ni. Lepas tu jangan mencari alasan supaya hidup lah kali bunuh diri. Dia tak tahu dia hadap bunuh diri tu alam lepas tu lagi susah daripada alam hidup ni. Susah macam ni hidup kita, tak ada makan, tak ada minum ke apa. Alam barzah ni teruk lagi, lebih dahsyat lagi. Dan kemudian yang terakhir pula, kalau alam barzah tu dah rasa teruk dah, alam selepas dia lagi teruk, iaitu alam akhirat. Alam akhirat lah siksaan yang paling dahsyat sekali. Alam barzah paling kuat pun kena gigit ular, kena gigit kala jengking lah, bagai macam-macam lah, disempitkan kubur sehingga patah tulang belulang dia. Dahsyat dah kita dengar. Alam akhirat ni lagi dahsyat, sebab tidak ada yang lebih seksa melainkan siksaan di dalam alam akhirat ni nanti. Siksaan di penjara pun tak sehebat siksaan di alam neraka, di alam akhirat nanti, dalam azab Allah nanti di hari akhirat. Jadi kita nak tengok beberapa halangan-halangan yang ada di bahagian yang terakhir ini, ataupun halangan di peringkat yang ketiga, yang terakhir, iaitu peringkat di bahagian akhirat. Akhirat ni dia bermula dengan seperti mana Allah sebut dalam surah Az-Zumar ayat 68. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nufikha fis-sur. Dan ditiupkan akan sangkakala. Bermulalah bila tiupan sangkakala yang pertama, maka fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi. Maka habislah semua mati segala makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi. Bukan bumi je hancur, langit-langit semua hancur. Semua sekali, 7 petala langit habis semua, 7 petala bumi habis semua. Fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard. Illa man sya Allah, melainkan yang diizin Allah. Maka di sini ulama menyenaraikan kepada kita 10 perkara yang tak termasuk dalam hancurnya tiupan sangkakala. Tiup sangkakala ni hancur habis semua. Makhluk dunia, makhluk langit hancur habis. Tapi 10 ni tak hancur. Apa dia? Yang pertama, roh tak hancur. Roh tak hancur. Yang kedua, tulang sulbi manusia sebesar biji sawi. Dalam bahasa Arabnya dipanggil ajbuzanak. Ajbuzanak ni dia ada setengah kata dia warna hitam kecil saja, bulat. Dia dipanggil
ajibu zanab. Duduknya di bahagian punggung. Bawah ni tulang belakang kita ni straight sampai bawah tu, hujung kat bahagian ekor tulang belakang tu ada seketul kecil je. Dia sebesar biji sawi je besar dia. Itu dipanggil ajibu zanab. Ajibu zanab ni nanti bila ditiup sangkakala yang kedua, manusia kita semua ni akan hidup kembali. Hidup tu daripada ajibu zanab tu. Daripada ajibu zanab dia macam biji benih kan? Jadi daripada ajibu zanab tu kita akan tumbuh macam pokok tumbuh. Keluar balik kepala, tangan, kaki apa semua. Daripada ajibu zanab tu. Balik ni cuba cek tengok ada ke tak? Takut tak ada. Tak bangkit lagi kan. Dia suruh bini dia tengok. Dia tengok ada tak? Nonggeng belakang bini. Dan ketiga, jasad para nabi dan para rasul. Bukan rohnya, jasadnya tak terusik, tak hancur. Jasad Nabi Muhammad, semualah nabi-nabi semua tak hancur. Jasad-jasad para nabi. Tak cukup dengan tu, jasad para syuhada, orang yang gugur syahid dalam peperangan menegakkan Islam, maka mereka ni jasadnya tidak terusik. Bila ditiup sangkakala ni, bumi semua hancur, jasad mereka ni tak hancur. Jasad para nabi dan juga jasad para syuhada. Jadi 4 dah. Roh, ajibu zanab, jasad nabi, jasad syuhada. Yang kelima, kursi Allah. Kursi Allah di atas sanalah, di atas lagi daripada langit yang ketujuh ada kursi Allah. Kursi itu tak hancur. Yang keenam, Lauh Mahfuz. Tahu apa dia Lauh Mahfuz? Lauh ni bahasa Arab, bahasa Melayu maknanya papan tulis. Tapi jangan kita bayang papan kayu macam ada kat sini. Dia apa benda macam mana bentuk, wallahu alam. Tapi lauh tu maksudnya papan tulis. Mahfuz itu maknanya yang terpelihara. Jadi lauh mahfuz artinya papan yang dipelihara oleh Allah. Maksud pelihara ni, dalam dekat papan tu tertulis takdir makhluk dia dan sebagainya. Jadi apa, makan apa nama, kahwin dengan siapa, anak siapa, kerja apa, bini berapa, semua dia tulis situ. Kan? Habis semua takdir ni ada dalam tu. Jadi papan ni terpelihara, tak ada siapa tahu. Hanya Allah sahaja yang tahu. Tu dipanggil Lauh Mahfuz. Dan lagi kolam. Bukan kolam renang. Kolam ni maksudnya pen. Bahasa Arab kolam tu pen. Pen tu lah yang gesek atas Lauh Mahfuz tu, tulis. Apa Allah kata dia tulis. Dia catat apa benda yang nak ditulis, yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang di kolam ni pun tak hancur, Lauh Mahfuz ni pun tak hancur. Yang ke-8, Arash Allah. Arash ialah makhluk Allah yang paling besar sekali. Dalam banyak-banyak makhluk yang Allah cipta, makhluk paling besar iaitu Arash. Bila sahabat Nabi tanya kepada Rasulullah, macam mana yang dikatakan Arash tu? Maka Nabi buat bandingan. Nabi kata, perbandingan Arash dengan kursi Allah. Tadi yang kita sebut kursi tadi. Arash dengan kursi Allah. Bandingannya seperti kata Nabi, sebentuk cincin yang jatuh di tengah-tengah padang pasir. Jadi cincin tu kursi, Arash tu padang pasir ibaratnya. Maknanya kalau cincin jatuh kat tengah padang pasir, kita cari jumpa dah cincin? Tak jumpa dah. Maknanya begitulah cari kursi tak jumpa kalau nak banding dengan Arash. Besarnya Arash. Kan? Tapi sahabat tak faham lagi sebab baru buat bandingan Arash dengan kursi. Dah dengan kami macam mana ya Rasulullah? Maka Nabi jawab pula. Nabi kata antara kursi dengan bumi. Bumi, bukan kita, bumi. Antara kursi dengan bumi sama juga macam tadi kata Nabi. Kursi tu ibarat padang pasir, bumi ni ibarat sebentuk cincin yang jatuh di tengah-tengah padang pasir. Jadi maknanya bumi dengan kursi Allah. Cari bumi tak jumpa kalau duduk kat kursi Allah tu. Maknanya besarnya kursi Allah, kecilnya bumi. Dan kalau banding bumi dengan Arash, jauh lagi. Besar kuman, tak tahu. Dah bumi tu kita duduk tak mana? Kita duduk dalam bumi yang kata kecil tadi tu. Dah kita lagi macam corona, kecil halus kita. Sampai tak nampak. Nampak? Halus kecil je. Anda kata. Lepas tu sombong. Bongkak. Bukan besar mana tu makhluk Allah dekat atas sana tu, lagi hebat-hebat besar. Jadi bila kita dengar benda-benda macam ni, menyebabkan kita rasa Allah kecilnya aku, kerdilnya aku. Merendahkan diri. Ada.
Itu arash. Yang ke-9 tak dihancurkan Allah, dan yang ke-10 iaitu syurga dan neraka. Syurga tak hancur, neraka tak hancur. Jadi 10 ni waktu ditiup sangkakala, tetapi 10 ni illa masya Allah. Illa man sya Allah. Makna kata dikecualikan oleh Allah daripada dihancurkan dengan sebab tiupan sangkakala tadi yang pertama. Kemudian summa nufikha fihi ukhra, kemudian ditiup sekali lagi tiupan kali yang kedua. Fa idzahum qiyamun yanzuruna. Maka dengan serta merta mereka pun qiyamun, bangun, yanzuruna, berdiri menunggu kesudahan masing-masing. Bila ditiup sangkakala yang kedua, maka semua makhluk ni tadi nak bangun serentak. Tadilah kita semua ni akan bangun daripada ajbuz zanab. Tetapi yang mula-mula bangun dulu, kita tak bangun lagi. Yang mula-mula bangun dulu, ana sayyidu waladi adama yaumal qiyamah, kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim. Akulah pemimpin anak Adam pada hari kiamat. Wa awwalu man yanshaqu anhul qabru, dan akulah orang yang pertama sekali akan bangkit daripada kuburan. Nabi akan bangkit dekat Madinah tu, dekat Masjid Nabawi tu, makam Nabi tu. Bila ditiup sangkakala kali yang kedua, Nabi akan keluar pada tanah. Bangun Nabi daripada situ. Ni yang kita pergi Masjid Nabawi dah, kita nampak makam Nabi. Nabi keluar kat situ nanti. Nabi bangun. Nabi orang pertama bangun dulu. Bila Nabi dah bangun, Nabi akan usap muka ni sebab penuh dengan tanah, duduk dalam tanah ni. Usap-usap. Bila Nabi dah usap apa semua, kemudian barulah kita semua yang lain ni dibangkitkan. Barulah kita semua bangun. Siapa yang dah mati dah sebelum kiamat berlaku, dia bangun kat kubur dia lah. Kalau tanam Setiawan, kampung Setiawan, bangun sini lah. Kalau tanam mana? Di London, bangun di London. Ikutlah tanam mana. Ada sahabat-sahabat kita ada juga yang ditanam di perkuburan Baqi', bangun dekat Baqi'. Jadi ada yang bangun di Mekah, bangun di Madinah, bangun habis semua, bangkit. Tu. Jadi masa huru-hara hari kiamat tu, habislah semua. Bila tiup sangkakala yang pertama ni, seperti mana yang Allah sebut di dalam suratul Qari'ah, dia hari kiamat dia ada banyak nama. Kenapa kata ulama, bila nama sesuatu tu banyak, itu menunjukkan hebatnya dia. Kalau nama sikit tak hebat mana. Dia hebat-hebat ni sebab nama banyak. Contoh Allah, nama banyak. Nama Nabi Muhammad pun banyak. Jadi antara lagi yang hebat iaitu kiamat. Nama dia banyak. Dia yaumul qiyamah, yaumul akhirah, yaumul hisab, yaumul qari'ah, macam-macam lagi nama. Kerana nak menunjukkan hari itu bukan hari-hari yang biasa, tetapi hari yang sangat hebat. Disebut dalam suratul Qari'ah, Al-Qari'ah, hari yang menggemparkan. Mal Qari'ah, Allah buat pertanyaan. Tanya ni bukan sebab Allah tak tahu. Tanya ni supaya kita fikir. Apa tu Qari'ah? Apa dia hari yang menggemparkan tu? Kemudian Allah tanya lagi, wa ma adraka mal Qari'ah. Dan apa jalannya kau dapat tahu apa dia hari yang disebut sebagai hari yang menggemparkan tu? Apa yang kamu tahu? Maksudnya Allah pada ayat ni, sehebat-hebat kamu, sepandai-pandai kamu, secerdik-cerdik kamu, se-PhD kamu, kamu tak tahu apa tu Al-Qari'ah. Kamu takkan tahu macam mana dahsyatnya hari akhirat tu nanti. Cerita boleh cerita macam kita malam ni. Saya boleh cerita berdasarkan ayat Quran, berdasarkan hadis. Tapi kisah sebenarnya semua kita akan lalui. Tak ada seorang akan terkecuali. Masa tu barulah kita nampak tak terbayang dalam pemikiran ni. Kita cubalah bayang, dengar Bukit Bukau terplanting lah apa semualah, semua jadi debu, manusia tercampak. Kita mungkin boleh bayang macam orang putih buat filem. Dia buat bumi merkah, air naik apa semua. Dalam filem yang dia buat tu tak sehebat sebenar yang berlaku sungguh. Mungkin kita boleh bayang keadaan macam tu, tapi yang sebenarnya tak macam tu. Yang sebenarnya lagi dahsyat daripada apa yang dibayangkan. Itu maksud Allah kata, wa ma adraka mal Qari'ah. Dan apa jalannya kau boleh tahu? Tak boleh tahu. Memang kamu semua tak boleh tahu maksud Allah itu. Mana kamu pandai macam mana pun, kamu kajilah macam mana pun, keadaan sebenar hanya Allah sahaja yang tahu.
betapa dahsyatnya pada hari itu nanti. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Pada hari itu manusia ni jadi seperti Allah umpamakan seperti farash, yakni seperti kelkatu, binatang yang hinggap kat lampu-lampu tu. Maksudnya bertebaran. Kalau kita tengok hari nak dekat hujan, dekat lampu ni penuh kekatu kan. Dia bersepah-sepah berlari sana, lepas tu ada yang jatuh ke lantai. Begitulah manusia nanti yang diibaratkan oleh Allah dalam ayat ni. Manusia ni akan tercampak-campak. Ada yang planting sana, terplanting sini, jauh-jauh campak ni. Duduk kampung Setiawan, campak sampai Ipoh campak. Makna kata dahsyatnya pada hari itu nanti. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Dan tak payah kata manusia kecil, bukit bukau juga akan hancur. Allah nak cerita, tak payah kata yang kecil-kecil, yang besar juga akan terpelanting habis, yang pecah-pecah habis. Bukit bukau, gunung ganang semua jadi berterbangan seperti kal ihni. Allah gambarkan seperti ihni, yakni bulu yang berterbangan. Macam orang menggambala kambing biri-biri tu, dia nak buat bulu kambing. Ayat ni dalam tafsir sebut diibaratkan seperti ada waktu musim nak buat bulu kambing ni, mereka akan potong bulu kambing tu dekat tanah Arab. Jadi sementara nak kumpulkan bulu tu, kadang-kadang letak dekat atas dia punya tikar dia. Tiba-tiba angin datang tiup. Bila angin tiup, bertebaran habis bulu-bulu ni. Nak kutip tak dapat dah. Macam itulah nak diibaratkan. Gambaran yang setakat mana yang kita mampu boleh bayang. Nak diibaratkan begitulah kata Allah. Kal ihni, bukit bukau tu akan berterbangan seperti bulu-bulu tadi. Maksudnya nak maksudkan sini, kalau bulu tu logiknya memang boleh terbang sebab dia ringan. Tapi bukit bukau ni kan berat. Tapi Allah nak tunjuk kuasa dia. Bukit bukau nanti bila ditiup sangkakala jadi ringan macam bulu, tercampak habis bertebaran. Dan kalau bukit bukau yang berat pun boleh tercampak, apatah lagi rumah kita, kan? Apatah lagi bangunan-bangunan pejabat pencakar langit yang dibangga-banggakan manusia pada hari ini, kan? Jadi di situ Allah nak tunjuk kehebatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah ditiupkan sangkakala, manusia ditiupkan sangkakala buat kali yang kedua, manusia dibangkitkan. Kata Nabi SAW, yub'atsu kullu abdin, semua hamba Allah ni akan dibangkitkan ala ma mata alaihi. Riwayat Imam Muslim. Semua manusia ni akan dibangkitkan dalam keadaan macam mana dia mati dulu. Siapa yang mati bunuh diri, bangkit dalam keadaan waktu macam dia bunuh diri masa tu. Siapa yang mati sakit kanser, dia akan bangkit dalam keadaan dia bangkit macam dia mati kanser masa tu. Kalau yang mati aksiden kereta, dia bangkit dalam keadaan macam mana dia mati aksiden, berdarah. Orang tanya ulama, kalau masa hidupnya tangan dia mati sebab tangan dia terputus, bangkit macam tu. Tangan terputus, dia pegang tangan. Macam mana dia mati, macam tu dia bangkit, kan? Kalau ada di antara kita mati dengar kuliah, bangkit dalam keadaan macam dengar kuliah. Pakai kopiah, kain Ju Melayu, kain pelekat. Tu. Kalau kita mati tengah tengok Raja Lawak, tengah duduk gelak-gelak, tertelan gigi palsu, mati situ. Bangkit nanti macam tu lah bangkit. Bangkit macam tengah tengok Raja Lawak. Tengah tengok drama ke, tengah tengok bola sepak ke apa ke. Jadi apa maksudnya sini? Maksudnya kita tak tahu bila kita mati. Kalau kita tahu senang. Macam rotek mati, kita boleh tengok tarikh bila ke apa, habis. Tulis kat dahi, bulan 11. Tak lama dah, dia kata. Dia suruh kawan dia tengok. Bila? Kata seminggu lagi. Seminggu lagi tak apa. Enjoy dulu. Nak dekat-dekat, kawan kata bila? Satgi ni lagi sejam. Tak apa, duduk kat masjid. Boleh, kita boleh prepare. Tengok nak mati dah, duduk kat masjid, buka Quran. Tak tahu kok nyawa ambil, mati depan Quran, boleh tahan. Tapi masalah kita tak tahu. Kita tak tahu tarikh bila mati, bulan berapa mati, pukul berapa mati.
Jadi kita kena selalulah buat hari-hari kita tu hari mati kita. Setiap saat macam saat kematian kita. Maka kita kena sentiasa hidup ni buat apa pun dalam redha Allah. Buatlah apa pun supaya kalau saat waktu tu Allah ambil nyawa kita, kita ambil dalam Allah ambil kita dalam keadaan buat benda yang baik, benda yang diredai. Jadi dalam usia-usia kita dah 40 ke atas ni, tak payah dah nak sibuk-sibuk dengan hiburan-hiburan lagi dah. Zaman budak-budak remaja tu kita buat dah dulu. Tinggal dah lah. Tak payah dah lah tengok zaman ni bukan lagi zaman drama. Bukan lagi zaman-zaman nak tengok TV, nak tengok nyanyi-nyanyi. Dia kadang-kadang dia pun nyanyi juga tau. Oh, hentak kaki. Goyang. Nampak? Dah tua-tua dah. Sibuk lagi nak nyanyi, bersiul sana sini. Kalau Allah ambil nyawa waktu tu macam nak bangkit lagi macam tu. Jadi kita fikir, kalau kita nak bangkit elok, kita pastikan kehidupan kita buat cara elok. Moga-moga mati bila Allah ambil nyawa kita dalam keadaan elok, nanti kita bangkit pula di padang mahsyar pun dalam keadaan yang elok. Kemudian setelah dibangkitkan, ini saya cerita ni daripada tiup sangkakala tadi, satu, tiup sangkakala dua, kemudian bangun. Ini semua orang Islam dengan orang kafir sama lagi. Semua sama. Sama-sama mati, sama-sama bangkit, sama-sama keluar daripada kubur apa semua sama lagi. Kemudian dihimpunkan kita semua kepada padang mahsyar. Seperti mana yang Allah sebut di dalam surah Ibrahim. Ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi. Pada hari itu, ingatlah kamu, pada hari itu bumi ini akan diganti dengan bumi yang lain. Bumi yang lain, bukan bumi ini dah. Bumi ini hancur dah. Kemudian kita akan dibangkitkan waktu tu di satu bumi yang Allah cipta lain. Setengah riwayat kata bumi itu juga, cuma keadaannya sudah berbeza. Dia jadi padang yang lapang. Ada setengah pandangan ataupun riwayat yang mengatakan bahawa kalau nak tengok keadaan waktu tu macam mana gambaran dia, tengok orang buat haji di padang Arafah. Macam mana ramainya manusia di tengah-tengah padang yang lapang macam tu. Macam itulah semua kita akan dihimpunkan. Tapi haji yang kita tengok di padang Arafah tu, itu orang yang hidup zaman ni. Dan bukan semua pergi tu. Berapa kerak je yang pergi tu. Dalam kota je tu. Ramai lagi yang tak pergi, duduk kat Malaysia, duduk kat kampung apa semua. Bayangkan kalau semua pergi. Kalau semua pergi pun, tu yang hidup. Campur yang mati dulu. Daripada sejak zaman Nabi Adam sampailah zaman yang terakhir, bayangkan berapa kiraan manusia di padang waktu tu, di padang mahsyar ketika itu. Berhimpit-himpit, beramai-ramai, bersesak-sesak. Sebab manusia ramai. Menunggu-nunggu. Kemudian dikatakan tak tahulah berapa tahun. Setengah riwayat kata hampir kat 40 tahun pun ada. Ada yang kata sampai beribu tahun pun ada. Wallahu alam. Waktu tunggu tu Allah tak mulakan apa lagi. Kemudian bila dah tak tahan sangat, matahari dah dekat sejengkal sahaja atas kepala. Bila dah tak tahan sangat, masing-masing pergi cari. Masing-masing cari Nabi. Ada yang jumpa Nabi Adam, minta. Nabi Adam kata, hari ini adalah nafsi-nafsi. Masing-masing. Pergi jumpa Nabi Musa begitu, Nabi Isa begitu. Lah kali jumpa Nabi Muhammad SAW. Barulah Nabi Muhammad bermunajat kepada Allah. Kerana tak tahannya tunggu ni, mulakanlah. Maka barulah Allah akan mulakan hari itu. Hari yang seterusnya setelah manusia dikumpulkan di padang mahsyar tersebut. Kemudian berlakulah waktu itu bila kita semua bertemu dengan Nabi. Siapa yang paling dekat dengan Nabi, maka dialah orang yang paling dekat untuk mendapat syafaat Nabi. Kemudian macam mana nak dikatakan bahawa untuk menjadi orang yang paling hampir ataupun yang paling dekat dengan Nabi SAW? Dalam satu hadis Nabi yang berbunyi, aksiru alayya minas salati fi kulli yaumi jumu'ah. Kata Nabi, perbanyakkanlah selawat ke atasku pada setiap hari Jumaat.
Maksud hadis ni bukan hari Jumaat je baru selawat kat Nabi. Tiap-tiap hari selawat Nabi. Tapi bila sampai hari Jumaat, kamu doublekan dia. Atau kamu tingkatkan selawat tu. Nah, maka kata Nabi, fa inna salata ummati tu'radu alayya fi kulli yaumi jumu'ah. Kerana sesungguhnya selawat yang dibaca oleh umat aku nanti akan dibentangkan kepadaku pada setiap hari Jumaat. Setiap hari Jumaat, nah, malaikat akan kumpulkan selawat-selawat yang dibaca oleh umatnya akan ditunjuk pada Nabi. Dan Nabi tahu siapa yang selawat, siapa tak selawat. Nah, akan keluar nama. Seorang ni namanya berapa banyak dia selawat. Seorang ni berapa banyak selawat. Nah, lagi banyak selawat, nah, lagi Nabi ingat nama dia. Nah, Nabi tahu dia ni paling banyak selawat kepadaku. Jadi dalam hadis ni kemudian Nabi sambung lagi, faman kana aktsarahum alayya salatan kana aqrabahum minni manzilatan. Barang siapa yang paling banyak selawatnya padaku, maka dialah orang yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat esok. Nah, nak dekat dengan Nabi kena banyakkan selawat ke atas Nabi. Tapi bukan maksud selawat tu selawat di mulutnya saja. Tapi selawat tikam nombor ekor kak. Kan? Sambil tikam tu dia selawat. Dia kata kena ni kena. Kalau selawat kena je. Nah, tu tak jadi. Nah, kita buat benda baik dah. Kemudian kita buat perbanyakkan selawat. Tapi kalau dalam buat jahat, lepas tu selawat tak jadi apa. Nah, dia tak boleh nak orang cakap apa? Nak padam dosa macam tu saja. Dia kena taubat apa semualah. Jadi kita buat baik dah, buat amal soleh, jaga semayang, solat berjemaah, hadir kuliah dan sebagainya. Kemudian kita perbanyak-banyakkan selawat. Kalau tengok amalan Syekh Zainul Asri, kalau kenal, seorang ulama tersohor di Pulau Pinang. Dia Syekh Zainul Asri ni, kalau dia ceramah ke dia atau dia kuliah, mulut dia tak berhenti dengan selawat kepada Nabi. Anak murid dia cerita dalam sehari paling kurang dia selawat kat Nabi 1000. Paling kurang 1000 kali dia selawat. Dia cakap sikit dia selawat. Macam dia tengah kuliah macam ni tengah kuliah, tuan-tuan kita ni Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kenalah banyak beramal Allahumma salli alaihi wasallam. Oh, macam gitu. Nah, memang jadi bukan buat-buat, jadi amalan dah. Kita kadang-kadang buat-buat depan orang bukan main Allahumma salli alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi wasallam. Nah, belakang ada tak ada bunyi langsung belakang. Nampak? Kita kadang-kadang jenis macam tu. Jenis buat-buat. Ni bukan buat-buat, memang dia amal sungguh. Tika mana pun. Nah, buat apa pun selawat. Selawat ni dia ada 3 kedudukan dia. Kan? Selawat ni dia Allah mencurahkan rahmat pada siapa yang berselawat ke atas Nabi. Maksud curah rahmat, kasih sayang turun pada dia. Bila kasih sayang Allah turun pada dia, tanda seseorang itu dikasih Allah, tandanya ialah gemar dia melakukan taat, gemar buat ibadat. Senang, ibadat yang susah jadi senang pada dia. Tahajud senang, puasa senang, nak baca Quran mudah bagi dia, nak dengar kuliah tu jadi mudah bagi dia, rajin, senang dia nak, tak ada halangan-halangan tu kurang. Itu tanda-tanda Allah dah mula kasih pada dia, Allah sayang pada dia. Nah, lagi tinggi kasih Allah, lagi tinggilah ibadat dia mampu lakukan dan mudah untuk dia buat. Ringan hatinya hendak melakukan kerja ketaatan. Tapi kalau kita ni jauh dengan Allah, rahmatnya kurang, maka tandanya kita jadi berat kepada hal-hal akhirat. Nak pergi dengar kuliah rasa malas, nak solat jemaah rasa berat nak pergi. Setan pun cucuk kata semayang kat rumah pun sah juga, dia kata. Dia kata betul juga. Boleh jadi malas, jadi susah, jadi lewat. Itu kalau kita nampak diri kita jadi macam tu dalam hal-hal ibadat ni, ketahuilah bahawa rahmat itu kurang pada kita, kerana mungkin hubungan kita dengan Allah tu jauh. Jadi hubungan dengan Allah tu jauh kerana ada hijab. Hijab tu maknanya dinding. Kenapa ada hijab? Hijab itulah dosa-dosa kita. Sebab tu kena berbanyakkan istighfar kepada Allah, minta ampun pada Allah. Supaya dosa-dosa tadi ni Allah ampun, kan? Maka bila hilang dosa ni barulah jadi ringan. Sebab kata guru kami, Tok Guru Siddiq macam lori lah, dia kata. Lori ni enjin dia besar, bandingkan kereta kita tak kuat mana bandingkan lori. Enjin dia besar, siap kadang-kadang lori tu ada tebu. Memang kuat.
Tapi bila muatan belakang dia pun berat, walaupun enjin dia besar dah, enjin dia kuat dah, siap dengan tebur bagai, naik bukit sebelum Ipoh tu tak larat dah. Nak slow, slow. Orang jogging boleh potong. Nak slownya, sebab apa lori slow? Sebab muatan belakang berat. Begitu jugalah kita, kata guru kami, Tok Guru Siddiq Noh, bagi orang yang dosanya terlampau banyak, beratnya dosa dia, menanggung dosa dia, sehingga melambatkan hal-hal ibadat dia. Semayang jadi slow, semua slow. Bukan semayang tu slow, maknanya nak buat tu slow. Terhege-hege, lambat. Nak pergi masjid pun slow jalan. Sampai boleh tubuh persatuan masbuk lah. Kan? Sebab selalu lambat. Orang kata slow tu. Tapi bila dengar duit bantuan dah masuk di BSN tu dia nak pecah pintu bank tau. Berlari dia pergi terangkat tayar depan start motor kan. Tu jadi sebab apa? Sebab ini bila dunia kita bermudah cepat segera, tapi bila akhirat kita slow. Jaga-jaga hati kita tu ada something wrong. Perbaiki, perbetulkanlah, banyakkan istighfar. Dan kelebihan selawat yang kedua iaitu istighfar. Kata ulama, selain kita ucapkan astaghfirullah, dengan selawat juga moga-moga boleh diampunkan oleh Allah ke atas kita. Dan kelebihan yang ketiga iaitu doa. Selawat itu adalah doa. Sebab itulah setengah pandangan ulama dalam adab-adab berdoa, tak terangkat doa melainkan dengan selawat atas Nabi, kata ulama. Jadi dalam doa, sebab tu kalau kita tengok doa-doa yang biasa dibaca, mesti ada selawat. Depan dia selawat, ujung dia pun mesti ada selawat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Itu selawat lah tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sebelum di awal doa kita baca tu. Itu selawat lah tu. Diapitkan dengan selawat, kerana selawat nak mengiringi permintaan kita. Bak kata contoh kiasnya, nak mudah fahamnya, kalau kita sendiri pergi minta ke Menteri Besar Perak, nak minta bantuan ke apa ke, ataupun pergi minta ke Esko, mungkin payahlah nak dapat, sebab nama kita siapa sangat, orang bukan kenal pun kan. Tapi kalau kita nak nama kita tu diiringi dengan nama orang yang rapat dengan menteri kan, ada kena-mengena lah, orang kanan ke apa ke, nama kita tu diiringi dengan nama dia, mudahlah masuk. Mudah nak dapat. Macam kita nak masuk Istana Negara, nak masuk saja gitu, guard dia tanya, nak apa nak masuk? Tak saja ni. Nak Anwar boleh masuk, takkan saya tak boleh masuk, dia kata. Kata guard tak boleh. Bukan hang siapa dia nak masuk-masuk macam tu, tak boleh. Dia kata itu. Tapi kalau kita masuk tu, sekali dalam kereta tu ada menteri, kita duduk sebelah menteri, kita jadi driver menteri tu. Kita bukan menteri pun, kita tak ada siapa pun, cuma jadi driver, tukang bawa menteri. Kita boleh masuk sekali tak dalam istana tu? Boleh. Gad tanya tak? Gad tak tanya dah. Gad tengok menteri, nampak? Tu nak cerita dia macam tu juga. Kalau kita direct doa, bukanlah tak sampai, tapi payahlah. Payah. Sebab kabel tu tak ada. Tapi main dengan selawat ni, insya-Allah mudah dimakbulkan Allah. Tak payah kata kita, Nabi Adam guna nama Nabi Muhammad. Bila Nabi Adam ni disebut dalam kitab Nasaihul Ibad, karangan Imam Nawawi. Dalam kitab tersebut cerita Nabi Adam diturunkan oleh Allah daripada syurga ke bumi. Bunyi dah. Azan dulu kan? Baru nak cerita Nabi Adam turun bunyi dah. Azan dulu azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu
Baik, kita sambung sikit lagi kat bahagian syafaat tadi. Sebab itulah Allah sebut di dalam surah Ali Imran ayat 31, Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad pada mereka, yakni kita semualah, in kuntum tuhibbunallah, jika benar kamu kasih pada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Maksudnya nak boleh kekasih Allah, nak kita kena betul-betul ikut Rasulullah. Bukan ikutnya dari sudut pakaian semata, tapi ikutnya dari serba-serbi kehidupan. Nak dari pelbagai jenis, semua aspek. Udkhulu fi silmi kafah, masuk Islam ni semua sekali. Dari sudut pemerintahannya, undang-undangnya, ibadahnya, munakahatnya, jinayat, semua sekalian, muamalatnya, semua kena ikut Nabi. Barulah orang yang betul-betul ikut Nabi ni, wala yashfa'una liman irtada, kata Allah, dan tidak diberi syafaat kepada siapa-siapa pun melainkan orang yang Allah redha saja. Macam mana yang Allah redha? Fattabi'uni tadi. Orang yang betul-betul ikut Rasulullah, barulah Allah redha atas dia, Allah izinkan diberikan syafaat akan baginda Nabi SAW kepada dia. Tapi kalau yang kadang-kadang ikut, kadang-kadang tak ikut, dikhawatiri, ditakuti, tidak termasuk di dalam keredaan Allah. Bila tak termasuk dalam redha Allah, maka tak akan mendapat syafaat baginda Nabi SAW. Dalam period ni ataupun dalam waktu ni, syafaat ni orang yang dipilih Allah saja, yang dapat dengan Nabi, dekat dengan Nabi akan dapat syafaat. Yang lain ni skip, tak dapat. Skip ke peringkat seterusnya, iaitu penyerahan kitab. Dekat penyerahan kitab seperti mana yang Allah sebut dalam suratul Insyiqaq, surah 84 ayat 7 sampai 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Kemudian sesiapa yang diserahkan kitab amalannya, surat buku catatan amalnya, dengan tangan kanannya, fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Kalau dapat surat ataupun buku catatan amal kita daripada tangan kanan, maka kata Allah pada ayat yang ke-8 dalam surah ni, dia akan dihisap dengan cara yang mudah dan ringan.
Maksudnya, tapi belum confirm lagi boleh masuk syurga lagi ni waktu ni. Baru dikira kalau dapat tangan kanan, maknanya ke depan ni senanglah sikit. Maksudnya ni. Tapi banyak lagi halangan. Saya tak cerita habis lagi ni, panjang lagi ni. Nah, barulah dapat buku tangan kanan ni, makna kata hisapnya nanti akan dimudah dan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan ia akan kembali kepada keluarganya yang beriman dengan sukacita. Kalau dapat daripada buku daripada tangan kanan, dia makna kata beritanya dia akan diringankan hisap, kemudian dia akan berkumpul dengan keluarga dia. Masa tu akan dihimpun dengan ahli keluarga kita sendiri. Tapi syarat keluarga yang beriman. Kalau tak beriman tak termasuk dalam tu. Nah, dihimpun dengan ke keluarga, jumpalah balik ayah, mak dan sebagainya. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrih, dan sesiapa yang dapat buku catatan amalnya dengan tangan kiri atau daripada belakang. Wara'a dhahrih, daripada belakang. Kalau daripada belakang ni kafir terus. Kalau daripada kiri ni golongan asi. Orang buat maksiat ataupun juga golongan munafik. Dapat daripada buku daripada tangan kiri ataupun daripada belakang. Fasaufa yad'u thubura, bila dia dapat je buku daripada tangan kiri ataupun daripada belakang. Allah cerita dalam surah ni, mereka ni fasaufa yad'u thubura, mereka akan menjerit-jerit, meronta-ronta. Kerana mereka akan sebut-sebut kebinasaan yang mereka akan hadap. Sebab waktu ni kata ulama dah boleh nampak dah depan tu api neraka yang marak menyulang, tapi tak pergi situ lagi, cuma dah boleh nampak. Bila tengok dapat daripada tangan kiri, dia tahu dah, sebab dia pun pernah dengar kat dunia dulu. Dapat tangan kiri, mampulah menjerit dia, merauh, mati aku, mampu aku, habislah dapat tangan kiri. Nampak? Kita minta jauh sangat daripada dapat buku daripada tangan kiri. Wa yasla sa'ira, maka mereka ini akan menderita bakaran api neraka yang marak menjulang. Bila dapat dia buku daripada tangan kiri dan ataupun daripada belakang, itu tanda memang confirm lah akan dimasukkan ke dalam api neraka. Sama ada masuknya kekal atau masuknya sementara, tapi masuk tetap masuk kalau dapat daripada tangan kiri tu. Allahu Akbar. Seterusnya, lepas dah penyerahan kitab, masa ni masih lagi orang beriman dengan orang kafir ni sama. Orang kafir pun dapat juga buku catatan amal, tapi kafir confirm tak datang daripada kanan lah. Kemudian barulah pergi ke tempat hisap. Ini sampai kat tempat hisap. Hisap ni maknanya perkiraan tentang apa yang kita milik. Ni belum timbangan pahala dosa lagi. Ni baru hisap. Hisap ni maknanya apa saja yang kita ada kat dunia ni semua akan diungkit semula. Ingat nama Allah Al-Muntakim, salah satu daripada Asmaul Husna. Makna Al-Muntakim, cungkil, dendam. Allah akan cungkil apa saja, walaupun sebesar zarah akan diungkit semula. Apa saja Allah akan cerita balik, Allah akan bangkitkan balik. Jadi kata ulama, kalau takut Allah ungkit apa-apa yang kita buat kat dunia ni tak betul, janganlah suka mengungkit dengan urusan dengan Allah. Nak bayar zakat pun ngungkit. Ada orang dia cakap dengan orang bukan Islam, dia kata hampa untunglah tak kena zakat. Kami ni dah lah kena zakat, cukai lagi. Seolah-olah dia rasa zakat ni menyusahkan dia. Kalau nampaklah orang kafir tu lebih senang tak kena zakat, pergi jadi kafir. Kita duduk dalam Islam ni sebab apa? Sebab kita rasa Islam lah yang paling elok, yang paling selamat, yang paling senang. Tiba-tiba dia tak nampak Islam ni senang. Jadi kalau jenis ngungkit-ngungkit, derma ngungkit-ngungkit, aku dulu bagi dah kan derma. Ungkit pahala, ungkit bahagian ni, yang kuat mengungkit ni nanti Allah lagi kuat mengungkit dia nanti di hari yang dipanggil sebagai yaumul hisab ni. Akan disoal. Lagi banyak harta yang kita milik, lagi banyak akan ditanya. Kami di pondok, Tok Guru buat contoh kami lah, sebab yang depan dia ni anak-anak murid dia pondok. Jadi Tok Guru tengok tiap-tiap kali raya budak-budak pondok tukar jubah baru, macam-macam color lah. Jadi Tok Guru buat contoh, siapa dalam almari rumah ni ada 5 helai jubah, setiap helai Allah akan tanya. Tu baru 5 helai.
Allah akan tanya setiap selai. Padahal jubah ni kan barang sunnah pun akan ditanya oleh Allah. Allah akan tanya, dah ada dah kan jubah yang pertama, dah kenapa beli jubah kedua pula? Bukan saya kata salah tak, tapi Allah akan tanya. Maka jawablah. Kalau jawabnya lepas, lepaslah. Jawabnya tak lepas, tak lepaslah. Ni kadang-kadang orang perempuan lah. Orang lelaki kurang sikit orang perempuan. Dia nak keluar pergi makan kenduri, dia buka almari dia. Lepas tu dia cekap pinggang. Dia kata, bang, tak ada baju lah nak pakai. Kata tak ada baju nak pakai. Padahal besi almari tu melendut habis, nak patah sikit lagi. Punya banyak baju, dia kata tak ada baju nak pakai. La ilaha illallah. Tu kata. Jadi tuan-tuan, kalau zaman muda-muda dulu budak-budak kita ra'i, tak apalah, budak-budak dia memang sonok, dapat baju baru dia sonok. Padahal baju macam tu juga baju. Kan? Dapat baju Doraemon dia sonok dah. Kan? Baju apa Boy. Nampak? Dia sonok dah budak-budak. Tapi kalau kita dah besar panjang pun sonok lagi, makna kata macam budak-budak lah. Jadi kita lebih kurang sudahlah. Nah, tak payahlah tiap-tiap kali tahun raya baju baru. Kan? Baju yang ada mana yang elok lagi pakai ulang semula. Cuma yang Nabi suruh sunnah, Nabi kata pakai baju baru. Maksud Nabi, baju baru yang dibasuh. Bukan setiap kali kena raya kena beli baju baru. Tak. Baju baru, makna kata jangan pakai baju yang semalam, yang dah masam. Hari ni nak sambut raya, jadi biarlah baju tu wangi, baju yang baru. Baru tu bukan baru beli, baru dibasuh ke, baru dicuci ke, maksud macam tu. Ni dak berlambak-lambak bayang. Tu baru cerita baju. Kalau cerita kereta, bawa banyak kereta kat rumah. Nampak? Kalau, tapi tak semestinya kereta banyak itu tanda mewah. Kadang-kadang dia ada 5 biji kereta, tapi 5-5 tu keperluan. Sebab dalam rumah ada ayah, ada mak, ada kakak, ada abang, ada adik. 5-5 ni kerja lain-lain tempat. Kan? Seorang Setiawan, seorang air tawar, seorang sampai ke Ipoh, seorang Sabah pergi habis. Jadi 5-5 ni jauh-jauh. Jadi kenalah ada kenderaan masing-masing. Itu tak apa. Tak, dia duduk rumah 2 orang je, 5 biji kereta. 2 orang tapi ada 5 biji. Paling murah Myvi. Itu pun bawa pergi buang sampah je. Nampak? Yang ni habis ditanya oleh Allah. Kenapa banyak sangat? Mu adik-beradik mu ada seorang adik kita tak ada kereta. Kenapa tak bagi kat dia? Allah akan tanya. Adik-adik bukan orang lain, adikmu kan, jiran kamu tak ada kenderaan, sian dia hidup susah, kamu ada kereta lebih, kenapa tak bagi? Allah akan tanya. Nampak? Memanglah harta kita, tapi Allah akan tanya. Sebab tu saya cakap, bukan saya kata salah, tapi Allah tanya. Bila Allah tanya, sediakan jawapan. Lepas tu kata guru kami, dia kata, kamu nak buat atas dunia ni, buatlah apa kamu nak buat, tapi ingat, sediakan jawapannya, kerana Allah akan tanya setiap apa yang kamu buat. Kan? Buatlah apa nak buat. Kita nak buat apa sekali tak apa, terpulang nak buat, tapi standby, sediakan jawapan, kerana semua daripada kita akan ditanya oleh Allah. Maka kata guru kami, kalau begitulah jadinya, rasa-rasanya siapakah yang paling cepat keluar daripada hisab ni, cepat dihisab dia, iaitu orang yang miskin. Orang miskin harta tak banyak, nak hisab apa? Nampak? Malaikat kata apa harta ada? Motor EX5 kata dia. Itu pun exhaust tak ada. Nak start pun pakai wire. Ni nombor plate tak payah kata, dah 4 tahun dah hilang nombor plate. Lampu 4 kali ketuk kepala baru nyala. Makna susahnya dia. Jadi Allah tanya tu je lah. Allah tanya motor tu je lah. Nak tanya apa lagi? Dah rumah adalah besar ni, cukup lah wak tedur, adalah bilik air sikit apa semua jadi. Ini rumah besar-besar, tengok ni, hari ni bertanding-tanding. Buat video pula tu, tayang rumah dia besar mana. Tengok orang tamu besar mana, bilik air besar mana, lubang jamban besar mana. Padahal panggung besar tu juga. Tapi nak tunjuk dia, mewah sana. Yang kita pun terliur juga. Kayanya dia. Kalau dapat kat aku, dapat kat aku standby lah. Hari akhirat esok ditanya Allah. Nampak? Tu. Tu jangan kita sonok saja. Sebab ujiannya tu berat. Ni kita cerita halangan ni. Sebab tu Nabi tanya, Allah tanya dalam Quran, kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, sama ke orang mengaji dengan orang tak mengaji? Kalau tak mengaji, dia boleh fikir benda-benda macam ni.
Bila mengaji baru kita fikir Allah. Barulah hati ni terdidik gemar akhirat berbanding dunia. Bukan suruh tolak dunia, tapi hati jadi kurang gemar pada dunia. Dunia ada mana-mana cukup, jadilah itu dunia kita. Adapun akhirat menambah-nambah. Tapi kalau orang jenis tak mengaji, kumpul dunia tak habis-habis, akhirat dia buh tepi. Nampak? Orang yang kejar dunia cari akhirat saat bila? 2 kali je dia cari akhirat. Masa lahir dengan masa mati. Masa lahir kamailah nak datuk, nak tahnik, nak masuk ni, nak panggil tu imam apa suruh tahnik. Kan? Lah kali bila besar mana ikut Islam. Kalau tahu dah besar tak ikut Islam, tahnik jangan pakai madu. Pakai ni air longkang, jangan buah air zam-zam, air longkang buah masuk dalam. Sebab bila besar lawan Islam, ni. Masa lahir je lah konon-konon nak selawat marhaban lah bagai. Bila tengah-tengah ada ikut agama, ada datang masjid. Lah kali mati baru datang masjid. Itu pun dah lah first time datang, duduk depan sekali pula tu. Duduk baru datang, duduk belakang dululah. Duduk depan sekali, baring pula tu. Wah, hasam sungguh. Nampak? Suruh orang angkat lah tu, patut jalan sendirilah. Kan? Dah. Nak ceritanya itulah. Mana jangan kita jadi begitu. Kan? Jangan jadi begitu. Kemudian habis dah hisap, katalah hisap pun lepas. Dah lepas dah, harta pun tak banyak mana, ringkas dah selesai. Selesai tak habis lagi. Pergi kat bahagian Al-Mizan nama dia. Mizan pula, ingat ke selesai dah? Mizan pula. Mizan ni maknanya timbangan. Kan? Ditimbanglah pahala dosa. Pahala banyak mana, dosa banyak mana. Waktu ni setengah pandangan ulama kata orang kafir pun ditimbang juga. Kenapa ditimbang juga? Padahal kan tahu dah dia kafir, mana ada pahala. Allah nak tunjukkan adilnya Allah. Nak tunjuk adil, tetap yang kafir juga ditimbang. Kan? Supaya dia tengok penyaksian. Ini yang dia dulu ingkarkan. Termasuk golongan-golongan munafik. Yang ni yang dulu mereka abaikan, mereka buat tak peduli. Inilah dulu. Seperti mana yang Allah sebut, fa amma man thaqulat mawazinuh. Pada hari itu siapa yang timbangan baiknya berat, fahuwa fi insyatir radiyah. Maka kalau timbangan baiknya berat, itu takdir insya-Allah dia akan dapat masuk radiyah, taman-taman syurga, tempat yang baik, tempat yang tenang. Wa amma man khafat mawazinuh, dan siapa yang timbangan baiknya khafat tu maknanya ringan. Timbangan baik dia ringan. Dalam ayat ni Allah tak sebut timbangan dosa berat, tapi Allah gambarkan timbangan baik tu ringan. Kalau maknanya kalau timbangan baik tu ringan, makna yang berat apa dia? Dosa lah. Sebab timbang ni bukan timbang sawit tu. Timbang dia macam kat bendera tu. Dacing tu. Gitu. Nampak? Tapi bukanlah sebiji itu. Kita tanya sebiji macam tu, Ustaz? Tak. Tapi maksud begitulah. Jadi bila yang berat tu pahala, yang ringan tu dosa. Jadi kalau yang pahala tu ringan, maksudnya yang berat tu dosa. Kenapa Allah sebut pahalanya? Sebab Allah nak raihkan kita supaya banyak beramal. Walaupun kita ni tak ada katalah, mungkinlah banyak dosa. Sebab kata guru kami, Tok Guru Siddiq Noh, dia kata kita semua ni tuan-tuan, walaupun kita datang masjid ni, solat jemaah tak tinggal apa semua, kuliah hadir, kata Tok Guru kami, kita ni sebenarnya layak dah masuk neraka. Sebenarnya layak dah masuk neraka. Dengan dosa apa semua kita buat ni kan, apa salah silap kita buat, kita tak terlepas setiap hari kita mesti ada benda silap kita buat. Jangan duk rasa maksum pula. Jangan duk rasa tak ada dosa langsung. Kita ada dosa, tapi sebabkan ada kebaikan yang kita buat, pengorbanan yang kita buat, jihad yang kita buat, kesungguhan yang kita buat, kita sanggup bermatian kerana agama Allah. Atas sebab itulah kurniaan rahmat Allah, kasih Allah, Allah ampunkan kita, Allah maafkan kita. Maka dengan sebab maaf tadi, amal terjadi jadi banyak. Jadi dosa pula jadi sikit. Bila jadi begitu, beratlah bahagian pahala. Nak ceritanya kat timbangan tu nanti, dosa ni tetap ada juga, tapi sebab bahagian pahala tu lebih berat, maka dapatlah dia radiyah. Tapi kalau dosa dia mungkinlah tak banyak mana juga dosa, tapi pahala pun tak banyak juga, amal kebaikan pun tak ada juga, maka tengok-tengok yang berat dosa, bahagian pahala ringan, maka dia ni fa ummuhu hawiyah, masuk ke dalam neraka hawiyah. Jadi maksudnya sini, perbanyakkan amal kebaikan,
Syekh Nuruddin Al-Banjari Al-Makki, dia karang satu kitab nama La Tahkiran, jangan memandang remeh, maksud kitab tu. Maknanya dalam perkara-perkara baik, walaupun sekecil mana, jangan kamu pandang ringan. Hari ni kita mudah-mudah bercakap. Bila orang kata, alah ustaz sunat je pun, kau wajib, jangan cakap gitu. Nah, sebab kita yakin ke pahala kita banyak? Kita yakin ke nanti kalau ditimbang, kita ni berat bahagian pahala? Nah, jadi kita raikan segala apa perkara sunat yang mampu kita buatlah. Dalam kitab La Tahkiran, Syekh Nuruddin nakalkan satu hadis, di mana dalam hadis tu sebut, siapa yang ambil najis walaupun sebesar tai cicak, dibuang daripada rumah Allah, daripada masjid ni, buang keluar, makna dia bersihkan. Sebesar tai cicak je, Allah bina mahligai di dalam syurga. Nampak? Jadi kalau tai cicak pun dah mahligai syurga dah, kalau besar. Nah, lebih daripada tu vacuum siap kan. Nah, lah kali berebut semua cari tai cicak, tak jumpa dia cari cicak. Ada tak? Makna kata bukan tai cicak je lah, makna bersihkanlah. Jadi beruntunglah jadi AJK kalau buat kerja. Ataupun kalau saya tak jadi AJK, tak ada masalah, siapa-siapa boleh. Lepas tu kita jangan komplain, kita masuk masjid nak kita komplain, apa sal ni sawang bagai AJK tak buat kerja ke? Jangan salahkan AJK. Masjid milik semua umat Islam. Nah, jadi kita sebagai hamba Allah, wajib atas kita, AJK tak AJK, ada jawatan tak ada jawatan, kita kena bersihkan rumah Allah. Nah, kalau rumah kita pun kita nak bersih, apatah lagi rumah Allah. Siapa yang mendahulukan rumah Allah daripada rumah dia, Allah akan dahulukan dia. Nah, akan masuk syurga dahulu. Kan? Kita katalah contoh lah, rumah kita panas kita pun nak pasang aircon lah, pasang aircon di masjid dulu. Tapi dah ada dah ustaz. Tak apa. Nak buh kat bilik air pula. Biar beku. Nak ceritanya dahulukan masjid, dahulukan rumah Allah. Cari apa yang kurang kat rumah Allah lagi, apa yang perlu ditambah baik. Tanya pengusi ke, tanya ahli jalan kuasa, apa lagi nak kena buat, ada apa-apa masalah ke, nak tambah bumbung awning ke, buat. Habiskan duit kita nak di kebahagiaan rumah Allah. Waktu rumah kita kemudian tambah-tambah. Jadi moga-moga dengan itulah pahala makin bertambah. Sebab tu kalau kita tengok nenek moyang kita dulu-dulu, orang tua dulu, kuat berwakaf, kuat berinfak. Tak payah kata harta, tanah dia wakaf. Padahal tanah ni aset paling mahal, harga tak pernah jatuh tanah kan, lagi naik, tapi sanggup dia wakafkan atas jalan Allah. Sebab apa? Biar dia mati esok, pahala ni lah bertambah. Datang ke cucu nak ambil tanah wakaf. Ada berlaku tanah tu diwakaf tok dia, nak buat masjid ada dah, datang cucu tunjuk geran apa bagai, dah orang dulu wakaf pakai mulutnya kan, tak ada hitam putih, jadi minta balik. Kita gamak ke masjid dah bina, kalau tak bina lagi boleh tahan cerita ni, masjid ada dah, nak dia minta roboh masjid sebab nak ambil tanah. La ilaha illallah. Maknanya dia mengisytiharkan dirinya nak perang dengan Tuhan. Tak apalah, mu nak perang dengan Allah, tak apalah, silakan kan. Tu. Jadi kita bermudah-mudahlah untuk berwakaf, berinfak, kerana memudahkan nanti di bahagian timbangan kita nanti di hari akhirat. Kemudian lepas habis timbangan ni, barulah pergi kepada telaga Al-Kautsar. Lepas timbangan ni, orang kafir memang tak selamat dah, grup masuk terus dalam neraka. Tak banyak cakap dah, kena terkajang pergi masuk dalam neraka. Cuma yang akan pergi kat telaga Kautsar ni orang-orang yang beriman. Masa ni lah berlaku dalam satu hadis yang diriwayatkan dari dalam kitab Muwatta' Imam Malik. Saya ringkas-ringkaskan hadisnya. Dalam hadis ni, Nabi tunggu dekat telaga dia. Nabi Muhammad masa ni ada kat situ. Nabi Muhammad tunggu kat telaga. Kemudian Nabi panggil halumma. Nabi nampak umat dia, orang-orang yang beriman apa semua, Nabi panggil, mari sini. Sahabat Nabi tanya dalam hadis ni, sahabat Nabi tanya, macam mana kamu boleh kenal semua orang beriman? Kalau kami kamu kenal, sebab kita hidup sekali. Tapi orang lepas-lepas ni, umat-umat sekarang ni kita semua akhir zaman, macam mana Nabi nak kenal muka kita? Nabi tak pernah tengok muka kita, macam mana Nabi kenal?
Nabi jawab kepada sahabat, Nabi kata, aku kenal mereka daripada ghurrah muhajjalin. Ghurrah muhajjalin ni maksudnya pancaran cahaya yang ada pada wajah mereka, kesan daripada mereka ambil wuduk. Sebab tu kata ulama, bila ambil wuduk jangan lap air wuduk, biarkan dia menitik ke tanah, supaya jadi saksi nanti di hari akhirat. Muka ni akan jadi cerah, muka jadi bercahaya, tangan bercahaya, kesan daripada ambil wuduk sebab semayang. Kan? Muka bercahaya, tangan bercahaya, kaki bercahaya, kepala bercahaya. Bila bercahaya inilah Nabi kata aku kenal. Nabi ibaratkan seperti kuda putih yang duduk dalam kawanan kuda hitam. Kalau kuda putih duduk dalam geng kuda hitam, nampak sangatlah kuda putih ni. Macam itulah. Lagi orang yang kuat semayang, lagi terang cahaya dia. Kalau yang munafik gelap-gelap muka, jadi tak nampak. Nabi panggil, halumma, halumma, halumma. Pergilah berlari-lari kepada Nabi. Termasuk yang tak berapa terang apa pun lari juga. Lari nak pergi kat Nabi, nak minum air telaga Kautsar Nabi. Dalam perjalanan nak pergi tu, tiba-tiba disekat oleh malaikat. Malaikat sekat. Malaikat benarkan sebahagian-sebahagian sahaja. Yang ni malaikat kata boleh pergi. Ni tak boleh. Ni pergi. Yang ni tak boleh. Ada yang malaikat sekat, ada yang malaikat lepas. Kemudian Nabi bila tengok begitu, ada riwayat kata setengah umat Nabi disekat. Jadi Nabi sedih, umatnya kena sekat. Nabi tanya, wahai malaikat, kenapa sekat? Ni golongan bercahaya ni, wajah bercahaya, tangan bercahaya. Bila bercahaya maksudnya apa? Golongan solat, golongan semayang. Bukan golongan kaki karaoke snooker, bukan. Ni golongan semayang dah ni, muka bercahaya, tangan bercahaya. Kenapa kau sekat? Malaikat, apa nama Nabi tanya malaikat. Malaikat jawab, betul ya Rasulullah, mereka orang semayang, muka mereka bercahaya, tangan bercahaya. Tapi ya Rasulullah, setelah engkau wafat, mereka menghalalkan apa yang engkau haramkan, dan mereka mengharamkan apa yang engkau halalkan. Mereka ubah hukum-hukum yang dibawa oleh engkau. Bila Nabi dengar malaikat cakap gitu, Nabi kata fasuhkan. Maksud dalam bahasa Melayunya, pergi berambus. Jangan minum air telaga Kautsarku, kata Nabi. Nampak? Nabi halau. Waktu saya belajar hadis ni dengan tok guru saya, meremang bulu roma, seolah-olah perkataan fasuhkan tu terkena kat diri kita. Allah, kalaulah Nabi halau kita, ya Allah. Bayangkan tuan-tuan, kalau Nabi halau kita. Sebab itulah hidup atas dunia ni cabaran dia kuat betul. Kita kena betul-betul ikut Islam, ikut betul-betul apa yang Nabi ajar. Jangan pandai-pandai nak diubah hukum-hukum yang telah Nabi bawa. Hari ni tengok, hukuman kisos, mati dihukum mati, bunuh hukum bunuh. Kalau nak boleh maaf pun, hanya waris dia boleh maaf. Tapi kita tengok undang-undang yang dilaksanakan, adakah begitu? Siapa bagi maaf? Agung bagi maaf, Sultan bagi maaf. Kalau kebetulan Agung Sultan tu waris keluarga si mati, boleh tahan kira, betul dah. Tapi tak ada kena-mengena. Mahkamah rayuan boleh bagi maaf, mahkamah tinggi boleh bagi maaf. Tak ada dalam perundangan Islam. Bukan itu yang Nabi ajar. Ini yang dikatakan nak mengharamkan apa yang aku halalkan, menghalalkan apa yang aku haramkan, mengubah-ubah apa yang aku ajar. Dalam Quran sebut mi'ata jaldah, orang berzina sebab 100, tiba-tiba buat dengan denda RM50,000 itu ini, dengan ikat jamin lah, dengan penjara lah. Bukan seperti mana yang Nabi ajar, yang Allah sebut dalam Quran. Maka ini mengubah. Walaupun muka bercahaya, walaupun geng semayang, tangan bercahaya, geng ambil wuduk, geng baca Quran, geng kuliah dah, tapi tak ikut apa yang Nabi kata, fasuhkan. Pergi berambus. Jangan minum air telaga Kautsarku. Allah. Nampak? Makna kata kena ikut betul-betul, tak boleh buat lebih kurang. Ini sebab tu saya cerita ni halangan yang kita kata tadi ni. Betul lah kata Imam Ghazali tadi. Orang kata nak masuk syurga ni dengan iman. Betul singkatannya. Tapi tu yang Imam Ghazali keluarkan persoalan. Betul, tapi berapakah halangan yang nak ditempuh untuk nak sampai ke syurga tu? Bukan senang maksud dia. Bukan senang.
Nah, ingatkan lepas dah bila telaga haud ni. Jadi orang munafik tak boleh minum telaga Kausar Nabi, disekat. Kemudian sampai pula dekat bahagian ujian keimanan manusia. Nah, maka masa ni dikumpulkan semula orang mukmin dengan orang munafik. Kemudian nak lalu pula atas titian sirat. Semua orang kena lalu. Orang beriman pun kena lalu, orang munafik pun lalu. Jadi yang lalu atas titian sirat ni ikut amalan kita. Kalau amalan kita kuat, maka lajulah kita jalan. Kan, siapa yang kat dunia ni, dia nanti di titian sirat tu ada orang dia akan lalu ni sepantas kilat. Zup gitu ya. Siapa dia? Saya tanya Tok Guru, siapa dia yang boleh laju macam tu, macam sepantas kilat ni? Kalau hidupnya kat dunia dulu, dalam bab akhirat pun dia macam kilat juga. Kita tanya, siapa nak derma? Saya. Sepantas kilat dalam bab agama ni. Siapa yang nak berjuang? Saya. Siapa nak mati? Saya. Dia tu. Siapa nak beli telur masin? Saya. Contoh. Nampak? Tu jihad juga, jihad ekonomi namanya. Kan? Contoh. Maknanya kata laju dia. Laju dia dalam akhirat di dunia, lajulah dia jalan atas titian sirat. Tapi kalau tanya ni, siapa nak derma? Tengok kanan kiri dulu. Dia tolak kawan dia. Nampak? Jadi lagi macam tu. Slow lagi. Kata Nabi, ada yang berjalan dengan menaik, ada yang naik kuda, ada yang terbang, sampai kata Nabi ada yang jalan pakai mukanya. Dalam hadis pun sahabat pun tanya, ya Rasulullah, macam mana jalan pakai muka? Selalunya yang logiknya boleh terima jalan pakai kaki, ni jalan pakai muka, macam mana nak jalan? Sahabat tanya. Mujur sahabat tadi. Nabi jawab. Nabi tanya, kamu jalan dekat dunia ni pakai apa? Nabi tanya. Sahabat kata, pakai kaki lah. Macam mana kamu jalan pakai kaki? Macam ni, jalan pakai kaki. Siapa yang jalankan kamu? Allah lah. Begitu juga Allah akan jalankan orang tu pakai muka dia. Sebab yang menjalankan itu Allah. Bukan kaki, bukan muka. Allah jalan. Allah yang jalankan dia. Kalau pakai muka, tak ada yang mustahil bagi Allah. Cuma macam mana? Wallahu alam. Nampak? Kita akan tengok ada yang merangkak, nak slow jatuh. Dah Nabi kata titian sirat tu sehelai rambut dibelah 7. Bayangkan, tak payah belah pun macam mana nak lalu. Ini belah pula 7. Allahu akbar. Kalau ikutlah logik akal fikir kita, mesti kita akan kata, macam mana nak lalu. Tapi dia tanya Tok Guru, tanya Tok Wali, macam mana nak lalu? Dia kata apa? Tadilah macam hadis yang saya sebut tadi. Yang jalankan ni siapa yang jalankan? Allah yang jalankan. Bila kamu yakin pada Allah, tidak ada yang mustahil pada kamu untuk Allah buat pada kamu. Tak payah kata belah 7, belah 70 pun, kalau Allah yang nak kita jalankan, Allah boleh buat kita jalan suk gitu saja. Jadi maknanya nak boleh lepas titian sirat ni atas yakin. Lagi kuat keyakinan kita pada Allah, lagi boleh kita jalan atas tu. Tapi kalau dengan Islam ni, dengan Allah ni, dia itu yang dia jatuh. Ada tak dekat dunia ni dia dengan Islam? Ada. Kita kata potong tangan hudud. Ya, boleh potong tangan. Tak zalim potong tangan ni. Aduh, dengan agama. Boleh kalau kita laksana hudud ni, betul ke jenayah boleh kurang? Maknanya kamu ragu-ragu. Afillah hisyakun, kamu ragu-ragu dengan Allah. Kalau kamu ragu-ragu dengan Allah, macam mana kamu nak yakin kamu boleh lepas titian sirat? Macam mana kamu nak jalan situ? Tu ulama kata titian sirat tu ibarat bumi. Titian sirat itulah bumi yang sebenar ni. Ni bumi ni, siapa yang boleh mengimbangkan dirinya di bumi ni, maka insya-Allah dia boleh imbang di titian sirat. Siapa yang bumi lagi tak boleh imbang, nak ragu-ragu dengan agama, maka dia akan ragu-ragu juga di atas titian sirat, dan akhirnya dengan sebab keraguan dia, jatuh dia dalam neraka. Sebelum saya cerita lagi satu bab, dia akan sampai syurga. Tapi sebelum tu saya nak cerita orang yang lalu titian sirat ni, dia lepas, katalah dia lepas titian sirat. Orang yang lepas titian sirat, ataupun orang yang mungkin tak lepas titian sirat, lalu-lalu jatuh dalam neraka. Orang yang boleh sampai titian sirat ni, berapa banyak halangan dah dia lepas. Dia dah lepas telaga dah, dia dah lepas hisap dah lepas mizan dah. Maknanya kalau kita lepas hisap pun, lepas mizan pun,
nak lepas telaga pun belum confirm kita boleh lagi masuk syurga. Titian sirat pula nak kena lepas. Maknanya berapa banyak tu. Tu nak cerita tu. Allah, nak tak boleh tidur malam maksudnya. Tapi boleh tak tidur dalam kuliah pun tidur. Katalah lepas. Kata nak habis dah. Tak habis lagi. Satu lagi. Dinamakan dia, tempat dia Al-Qantarah. Al-Qantarah ni maknanya tempat membalas hukuman. Dah lepas titian sirat ni, hisab lepas, mizan lepas, titian sirat lepas, telaga Kausar pun Nabi pun dah minum, sampai kat satu ni, sikit lagi depan tu syurga dah. Nak masuk dah ni. Tapi dia kena berhenti kat tempat ni, iaitu Al-Qantarah, tempat membalas hukum. Waktu tu siapa yang tak puas hati dengan siapa kena selesai dulu. Yang ni yang mulut kita lancang kadang-kadang berkata ni, tak apa, hang buat jahat dengan aku, sok kat hari kiamat hang merangkak cari aku. Betul? Kalau kawan tu duduk dalam neraka, tak boleh masuk lagi dia syurga. Dia kena tunggu kawan tu keluar. Sebab nak tunggu kawan tu merangkak kat dia. Nampak? Sebab tu apa maksud dia? Maafkanlah. Orang buat kita maafkanlah. Atas urusan peribadi maafkanlah. Lepas tu kita tengok ulama-ulama, orang fitnah peribadi dia tak kata apa senyapnya. Orang fitnah Tok Guru Haji Hadi 90 juta sampai tak boleh nak buktikan pun. Tok Guru cakap apa tak? Tak kata apa. Lantak nak fitnah. Tok Guru kata aku maafkan dah siapa-siapa yang aniaya aku, fitnah aku. Tapi kalau hang fitnah agama aku, fitnah Tuhan aku, fitnah Nabi aku, akulah orang pertama yang akan mempertahankan dia. Dalam bab agama, kita jadi nombor satu. Tegakkan, pertahankan. Mati pun kita sanggup. Tapi kalau dalam hal peribadi, biarlah. Orang nak aniaya kita kena apa ke? Supaya benda ni selesai. Kalau tak selesai, sangkut kita di Al-Qantarah ni. Padahal kita selesai dah semua, tinggal lagi berapa langkah je nak masuk dah dalam syurga. Tapi sebab benda ni kita nak ungkit sangat, kena tunggu. Sebab nak kena hukum sama-sama manusia. Bila selesai dah, barulah akhirnya dimasukkanlah ke dalam syurga. Baru habis kuliah malam ni. Itulah cerita dia. Nampak? Daripada 3 bulan kita memulai cerita hari tu, halangan di dunia. Lepas tu cerita halangan di alam barzah kubur. Ni malam ni kita cerita terus direct alam akhirat. Macam mana fasa-fasa yang nak dilalui. Ini semua bersandarkan ayat Quran dan hadis-hadis Nabi yang ulama susun, maka hasilnya inilah dia. Jadi semoga dengan pengajian ini sekurang-kurang meletakkan pada diri kita ni rasa takut. Dengan takut itulah dalam bahasa Arab namanya takwa. Jadi bila ada takwa, inilah yang akan membuatkan diri kita semakin kuat nak beramal dan semakin break untuk buat dosa. Dia sebenarnya takut je. Dia manusia ni kat atas dunia ni, apa dia ni ambil rasuah, kenapa dia ni buat maksiat, kenapa dia ni buka aurat. Tak payah tanya kenapa. Satu jawapan je. Sebab dia tak ada rasa takut pada Allah. Kalau orang ada rasa takut pada Allah, tak payah katalah buat apa jahat sikit pun tak mau buat dah, takut. Jadi takut ni lah kita nak kembangkan dalam hati kita, supaya takut ni makin bercambah. Makin kuat takut kita pada Allah, makin tinggi iman dan takwa kita. Lagi tinggi iman takwa kita, insya-Allah lagi mudah untuk kita harungi segala halangan-halangan ni dan akhirnya dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga kita, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu pada malam ni yang dapat kita kongsikan. Saya minta maaf sekiranya terlajak masa dan sebagainya, supaya kita nak habiskan terus cerita tentang halangan ni, dan nanti kuliah akan datang kita akan sambung terus pada nota kitab kita ni, iaitu maka ujian pertama yang mesti dilaluinya. Yang situ maka ujian tu. Jadi cerita halangan ni dah habis dah. Jadi kita nanti sambung situlah. Jadi cukup sekadar tu pada malam ni yang dapat kita kongsikan. Moga-mogalah Allah berikan kita rahmat, kasih sayang. Sebab itulah kalau ikut amal kita ni banyak manalah sangat. Dengan dosa kita pun banyak, entah dah taubat belum, entah dah ampun belum. Jadi yang kita harap ialah rahmat Allah. Jagalah hubungan kita dengan Allah. Maka bila kita jaga hubungan kita dengan Allah, maka kasih sayang Allah itu terjaga, insya-Allah. Maka bila dah ada kasih sayang Allah, Allah kurniakan kita kemaafan dan kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Jadi sekadar tu, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas solihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimauti syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.